Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Jumpa kembali lah. Okey, cikgu akan sambung tajuk yang seterusnya. Sambungan lah daripada bab 1. Kita masih lagi bab 1. Okey, yang daripada di bawah tajuk kedatangan kuasa barat. Topiknya adalah 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran di negara kita. Okey. Siapa-siapa yang dah tengok video yang sebelum tu iaitu cikgu dah terangkan tentang maksud kestabilan, maksud kemakmuran, hierarki kesultanan, iaitu di bawah adat Temenggung, di bawah adat Bupatih, sistem pemerintahan Sabah dan Sarawak. Okey. Yang tu cikgu dah terangkan di video yang sebelumnya. Siapa-siapa yang tak tengok boleh tengok yang sebelum tu. Okey. Dan untuk video ni cikgu akan terangkan untuk tajuk-tajuk di bawah 1.1 juga. Dan kalau sempat cikgu dalam video ni mungkin cikgu akan ambil masa dalam 10 hingga ke 15 minit. Dan saya harap awak akan tengoklah video ni dengan berfokus lah. Okey. Okey, kita tengok dulu buku teks kita. Untuk buku teks, sambungan dalam sambungan adalah cikgu akan terangkan ataupun sambungan di bawah tajuk perundangan hubungan luar. Okey, yang tu kestabilan tau, di bawah kestabilan. Okey, dan untuk kemakmuran, kalau sempat cikgu akan terangkan untuk kemakmuran iaitu hasil bumi dan hasil alam, manfaat hasil alam. Dan kalau sempat kita masuk kepada sistem ekonomi. Okey. Okey, awak boleh rujuklah buku teks ni. Saya akan mengajar awak menggunakan slide yang saya ada untuk awak lebih nampaklah lagi. Okey. Okey. Okey, kita tengok di bawah perundangan. Okey, perundangan. Okey, perundangan maksud undang-undang. Undang-undang awak dah tahulah, undang-undang iaitu peraturan. Setiap yang kita hidup di dunia ni kita ada peraturan dia masing-masing kan. Okey. Okey, tengok perundangan. Dalam perundangan kita ni, orang di bawah Kesultanan Melayu, kita ada ataupun undang-undang manusia lah. Kita ada satu dipanggil undang-undang bertulis dan yang kedua undang-undang tidak bertulis. Awak kena faham, kita ada dua jenis undang-undang. Bertulis, tidak bertulis. Bertulis maknanya dia ada satu lagi sumber, itu sumber dia catat. Dia mencatat catatan. Apa yang ditulis dicatat supaya tidak hilang. Dan disampaikan kepada generasi melalui contohnya buku. Contohlah. Okey, manakala tidak bertulis ni disampaikan secara mulut ke mulut. Bukan bercium. Bukan bercium. Bukan mulut ke mulut. Contohnya ayah akan sampaikan kepada anak. Itu maknanya biasanya akan daripada keturunan kepada keturunan yang lain. Okey. Tengok yang pertama, undang-undang bertulis. Ialah undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan dan perundangan. Biasanya undang-undang bertulis ni undang-undang kerajaan, undang-undang agama yang ada bukti. Dia ada bukti. Undang-undang ni ditulis bila? Dia ada bukti. Itu kita panggil undang-undang bertulis. Contohnya hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahal dan undang-undang 99 Perak. Ni undang-undang negeri lah. Negeri Melaka, negeri Pahal, negeri Perak. Okey. Manakala kalau undang-undang tidak bertulis ni undang-undang adat. Kita panggil undang-undang adat. Yang disampaikan daripada keturunan kepada
keturunan yang lain. Ataupun kita panggil turun temurun. Undang-undang tidak boleh ialah undang adat. Contohnya, adat patih. Apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat dalam kaum tersebut. Itu dipanggil undang-undang tidak bertulis di bawah adat masing-masing. Okey. Manakala di Sabah dan Sarawak, peraturan hidup dan undang-undang adalah berdasarkan peraturan hidup yang diamalkan secara tradisi dan turun-temurun melalui kepercayaan masing-masing. Macam kita dah tahu Sarawak dan Sabah ni dia banyak kaum. Jadi undang-undang tu mengikut kaum masing-masing. Dia tak selaras. Kalau ada undang-undang kaum ni lain, undang-undang kaum ni lain. Sebab dia berdasarkan tradisi dan turun-temurun. Ni kena faham ini. Okey. Okey. Yang seterusnya, hubungan luar. Hubungan luar. Hubungan luar ni maknanya hubungan dengan kerajaan luar ataupun dengan orang luar. Hubungan daripada kawasan kita. Okey, bentuk. Bagaimana bentuk hubungan tu dijalinkan? Melalui apa? Satu, kita panggil politik, melalui diplomatik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Okey, yang paling mudah kalau politik ni, hubungan baik antara negara dengan negara lain. Okey, ekonomi ni melalui perdagangan. Sosial, paling mudah kita ingat perkahwinan ataupun pertukaran budaya. Itu contohlah. Okey, pemerintah negara kita mengadakan hubungan dengan perdagangan British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okey, apa kepentingan dia? Ni kepentingan dia. Kalau tengok, satu, dapat meluaskan pengaruh. Okey, melindungi daripada ancaman musuh. Contohnya pemerintah. Contoh mana-mana negara lah. Ada negara besar. Mesti dia nak berbaik dengan negara besar untuk mendapat kepentingan dari segi keselamatan. Okey. Yang seterusnya memajukan ekonomi negara. Contoh ada hasil dalam negara nak dieksport, perlukan negara lain, nak tempat tu negara lain. Jadi kena berbaik. Jadi barang kita boleh eksport ke negara lain. Jadi benda tu akan membuatkan jalinan dari segi ekonomi. Okey. Yang seterusnya menstabilkan pemerintahan. Ya, daripada ekoran benda-benda ni semua akan mewujudkan kestabilan pemerintahan. Okey. Kita pergi terus kepada hasil bumi dan hasil alam. Okey. Setiap negara memang ada benda ni. Hasil bumi dan juga hasil alam. Hasil bumi ni di bawah perut bumi, hasil alam ni di atas lah. Atas tanah. Itu aku panggil hasil alam. Itu paling mudah untuk awak tahulah benda tu. Okey. Cuma untuk tajuk ni awak tahu. Kena bezakan hasil bumi tu apa, hasil alam tu apa. Kalau awak tengok dalam slide ini kita kita asingkan kepada hasil galian, hasil hutan, hasil laut. Okey. Okey, kalau tengok kepada hasil galian, contohnya galian iaitu kaya dengan ini galian ataupun hasil bumi lah. Ada biji timah, ada emas, ada perak. Okey, manakala okey, sebelum tu hasil galian ni kalau tak dapatkan dia di lombong secara ni lah, mendulang, melampan di kawasan sungai. Contohnya biji timah. Kena mendulang ataupun melampan. Sama juga emas, perak. Sebab benda tu daripada
perut bumi. Jadi kena cari gali, ambil daripada dalam bumi dan keluarkan. Okey, hasil galian tu. Okey, hasil hutan. Hasil hutan ni contohnya hasil hutan utama iaitu rempah, rempah ratus. Untuk buat apa? Yang dicampur untuk dalam makanan, damar dan juga rotan. Okey, hasil alam terbahagi kepada hasil rimba dan hasil hutan. Okey, hasil rimba utama ialah kayu kayan, kapur baruh, rotan, damar dan juga getah. Ah, Okey, kita boleh tengok buku. Okey, kita pergi kepada buku teks kita tengok apa dia. Contohnya kalau tengok buku awak ni ada tikar mengkuang, kain puar, dinding buluh. Ni antara hasil-hasil hutan lah, hasil-hasil hutan yang ada. Okey, hasil hutan dan juga hasil rimba. Okey, hasil hutan dijual kepada pedagang China, Jepun, Siam dan juga India. Kenapa dijual kepada mereka? Salah satunya sebab mereka memerlukan benda-benda ni untuk dipasarkan di negara mereka. Contohnya kayu, kapur, rotan, damar, getah jelutong, kayu gaharu. Contoh kayu gaharu ni benda mahal lah. Boleh jadi kaya kalau sekarang, kalau ada memang mahal. Okey. Okey, yang seterusnya iaitu hasil laut. Hasil laut tahulah. Hasil laut ikan kan. Ikan. Paling mudah ingat hasil laut ikan. Ataupun kalau ni dia spesifikkan kepada sirip ikan hiu, timun laut dan juga mutiara. Mutiara. Mutiara tu kita jumpa dalam tiram. Okey. Okey, awak ingat ada hasil galian, hasil laut dan juga hasil hutan dan juga hasil laut Okey. Okey, manfaat. Apa manfaat? Apa faedah hasil daripada benda-benda tu? Hasil hutan, apa manfaat dia? Hasil rimba, hasil laut. Okey, yang ni yang di-highlightkan dalam buku teks awak juga. Contohnya daun mengkuang. Pernah tengok, saya tak tahulah awak semua pernah tengok ke tak daun mengkuang. Boleh rujuk kalau okey, kita boleh cari tu. Okey, contoh saya tunjuklah. Kalau tak jumpa daun, sekarang kita ada internet. Jadi awak just kalau rasa nak tengok lah, cari. Cari kat image. Ni contoh. Contohlah. Ni contoh. Kita panggil pokok mengkuang. Pokok mengkuang. Apa yang mereka buat untuk daun pokok mengkuang ni? Okey, awak tengok apa yang mereka buat. Daun mengkuang, daun pandan, daun nipah, daun buluh pula. Buluh diayam menjadi tikar, bakul. Contohnya mengkuang, tikar ni, tikar mengkuang. Dianyam menjadi tikar. Manakala bakul ada juga rotan. Contoh ada buat daripada apa ni, daun nipah. Boleh? Tak boleh bakul daun nipah. Okey. Okey, manakala rotan dan juga kayu kayan untuk membuat kayu kayan buat perahu lah. Perahu tak boleh buat daripada rotan. Buat perabot rotan dia boleh buat juga. Kerusi boleh juga. Tapi bukan kerusi yang besar lah. Okey, biji timah. Biji timah kita panggil dia untuk menempa. Menempa alat senjata tradisional. Sebab dia sejenis biji timah ni dia besi dan juga dia tahan. Dia sejenis daripada kalangan keluarga besi jugalah, tapi dia tahan karat. Okey, manakala di Sarawak menenun kain puar dan menyulam selendang. Okey. Ini manfaat apa yang dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu untuk menjadikan hasil hutan tu atau hasil rimba tu menjadi sesuatu sumber ekonomi. Okey.
Okey, manakala kita tengok seterusnya kepada sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Kita ada dua sistem ekonomi, iaitu satu kita panggil perdagangan dan juga pelabuhan, dan juga timbang sukat dan ukur. Di dalam sistem ekonomi itu, benda ni yang melibatkan kita panggil apa ni? Kita panggil tunjang, antara tunjang utama dalam melibatkan kegiatan ekonomi. Okey. Kita tengok buku teks. Kalau buku teks, awak boleh tengok muka surat. Okey, muka surat 7 Muka surat 7. Sistem ekonomi. Kita ada perdagangan dan pelabuhan, timbang sukat. Kita ada mata wang, kita ada sistem percukaian. Ya, baik tu. Okey. Apa yang cikgu nak terangkan dahulu adalah pelabuhan. Perdagangan dan pelabuhan. Okey, di mana terletaknya? Contohnya pelabuhan muara sungai. Yang ni antara pelabuhan-pelabuhan yang ada pada zaman awal kerajaan Melayu, iaitu pelabuhan Kedah, Johor, Kelang dan Melaka menjadi pengumpulan barang. Pelabuhan ni fungsi dia untuk tempat pengumpulan barang. Siapa yang menguruskan? Inilah Shah Bandar. Okey. Hasil dagangan, ni antara contoh. Boleh ingatlah buah keras, kayu manis, cengkeh. Ni kalau kita panggil dalam keluarga rempah ratus. Okey. Itu tempat mereka kumpul. Okey, bagaimana mereka nak kira pula? Bagaimana mereka nak kira benda-benda ni? Okey. Dia ada banyak cara. Antaranya cara pengiraan, contoh orang ni kira lah macam ni. Orang ni kira macam ni. Dia panggilan dia lah. Kalau sekarang kita dah jadi sama dah. Contohnya sekilo, kilogram, gram, miligram kan. Kita dah ada tu gram-gram kan. Kalau dulu orang ni, kau ni kira macam ni, kau ni kira macam ni. Jadi benda tu tak selaras sebenarnya. Contohnya orang Melayu. Cara pengiraannya dipanggil, kalau kita tengok, dia panggil kepo, leng, kal, cupak, gantang. Tapi kita masih dengar lah satu cupak, satu gantang kan. Cuma dalam kalkulator tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Okey, yang seterusnya pedagang Cina pula mengira katil, tahil, pikul. Okey, manakala India menggunakan mayam, katil, saga, bungkak untuk timbangan emas dan perak. Manakala British, ounce, pound, tan, gele. Setiap benda ni berbeza. Tapi bendanya sama. Dia kira barang. Tapi contohnya kita ambil lah gantang. Gantang dia tak kira untuk emas. Satu gantang emas. Tak. Gantang dia kira untuk bahan makanan. Contoh gandum. Satu gantang gandum. Kan. Cupak. Satu cupak. Emas boleh tak satu cupak? Banyak satu cupak emas. Okey. Cuma awak ingat panggilan dia lah. Soalan sejarah dia tak tanya. So awak kira pula. Tapi dalam buku teks awak ada, kita tengok. Dalam buku teks awak ada ni. Timbang dan sukat. Contohnya satu leng bersamaan dengan dua kepul. Okey, satu kal bersamaan dengan dua leng. Satu cupak bersama dua kal. Satu gantang bersama dengan 4 cupak. Okey. Manakala, kemudian orang Melayu mengambil sistem dari pedagang China yang membawa sistem kati. Contohnya 16 tahil, satu kati. 100 kati, satu pikul. Kalau sekarang ni, 100 kilogram tu kita boleh pergi kepada satu pikul lah. Sepikul kalau kita panggil. Kalau Kelantan panggil sepikul. Sepikul. Okey, manakala bagi timbangan emas, orang Melayu mengambil timbangan daripada India. Contohnya 12 saga, satu mayam, 16 mayam, satu bungkal, 12 bungkal, satu kati. Tapi awak jangan bimbang. Benda ni untuk pengetahuan awak. Soalan sejarah tak suruh pula awak kira, buat pengiraan macam apa penyelesaian masalah. Tak ada.
Just awak ingat benda ni. Okay. Okay, tengok sebenarnya di bawah sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Okay, cikgu kena slide balik. Okay, kita ada mata wang dan juga sistem percukaian. Tadi dua dah. Okay, ini yang kedua yang terakhir. Di bawah sistem ekonomi, mata wang. Okay, sebelum wujud mata wang, macam kita tahulah, sebelum wujud mata wang, manusia menggunakan sistem barter, iaitu pertukaran barang dengan barang lain. Sebab tak ada mata wang kan. Tapi selepas wujud mata wang, sistem barter tu makin kurang digunakan sampailah sekarang tak ada lah sistem barter sekarang ni. Sistem mata wang. Okey. Okey, mata wang antara yang mereka guna timah, emas. Jadi awak dapat bezakan lah mana yang mahal kan. Dulu kita ada timah, kita ada perak, kita ada emas. Emas tu wang yang paling mahal lah. Kebanyakan kalau contoh emas ni digunakan oleh golongan atasan. Manakala timah golongan diperintah tu golongan bawahan. Okey, contohnya Kedah menggunakan mata wang emas, Kelantan duit kijang. Manakala Terengganu, ni panggilan dia, duit kijang, mata wang emas, Pitih, Terengganu. Okey. Okey, manakala sistem percukaian. Sistem percukaian ni, cukai ni yang dikenakan kepada yang terlibat. Contohnya ada yang tak kena cukai kalau sebab dia tak melibatkan diri dalam sistem ekonomi, tak kenalah cukai dia. Contohnya siapa yang melibatkan dalam sistem ekonomi, dia akan dikenakan cukai sebab cukai ni adalah hasil kepada sesebuah kerajaan. Okey, contohnya dikenakan ke atas hasil pelombongan, hasil pertanian, hasil hutan, perdagangan. Ni merupakan pendapatan kerajaan untuk memakmurkan negeri. Okey. Tengok balik buku teks. Kita tengok balik buku teks. Mata wang. Dalam buku teks sebab ada gambar. Dalam buku teks sebab ada gambar. Okey. Tengok mata wang Kedah. Ni gambar dia. Okey, ni mata wang Terengganu, duit pitih. Okey, bukan guna sekaligus tahu duit pitih ni. Ni. Bukan digunakan sekaligus, tetapi kita panggil apa? Dipatahkan satu per satu. Contoh guna salin, ambil. Tu kalau nilai tu dua keping tu, ambil patahkan dua keping. Tu contoh. Okey, ini mata wang emas. Ini emas betul tau. Ini tak ada dulu, tak ada sekarang. Ni memang emas betul. Dululah digunakan. Sekarang kita tak guna emas. Ya, kita guna wang kertas. Okey. Okey, sampai kepada sistem percukaian. Okey. Okey, dan saya rasanya sampai sini sahaja untuk saya terangkan tajuk di bawah 1.1. Dan apa yang saya terangkan, kalau tak faham, awak boleh PM saya. PM tepi. Boleh melalui Telegram ataupun nak WhatsApp tanya terus dalam grup tu pun boleh, saya akan jawab apa yang awak tak faham. Dan macam biasa saya akan bagilah latihan berkaitan dengan tajuk yang saya sudah terangkan. Okey. Dan untuk video yang seterusnya, untuk tajuk yang seterusnya, cikgu akan bagi tahu dalam grup kelas kita. Dan ada kesempatan cikgu akan menerangkan melalui Google Meet, ataupun kalau tak ada kesempatan cikgu akan rekod, saya akan upload dalam channel YouTube saya. Ataupun bagi yang tak berkesempatan tengok, nak download terus, nak tengok dia tiga banyak kali, rasa rugi data, download je lah. Download sekali, nanti saya upload dalam Telegram. Awak boleh download. Tapi saya akan kecilkan lah nilai file video tu lah. Kalau besar saya kecilkan nantilah. Saya akan buat sebab saya nak menyenangkan awak semua untuk dapat juga sertai PDPR ni secara berterusan. Supaya tidak ketinggalan. Sebab memang kita
akan belajar melalui ini. Mungkin tak tahu sampai bila. Okey. Dan kita sama-sama berdoa lah benda ni akan tamat. Akan tamat. Okey. Dan okey, dan saya harap apa yang saya ajar tu awak semua faham lah. Dan akan buat latihan yang saya akan bagi dalam Telegram kelas masing-masing. Okey. Sekian, terima kasih semua. Bye.